Sedikit pengenalan tentang penceramah kami pada malam ini. Dr. Tengku Maidah binti Tengku A. Razak merupakan tenaga pengajar di Pusat Pengajian Asasi UiTM, mempunyai ijazah kedoktoran dalam bidang pendidikan dan keusahawanan Islamik dan juga berpengalaman sebagai penceramah kursus perkahwinan. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang ke program Bual Bicara kita pada malam ini dengan topik yang menarik yang akan kita kupaskan sebentar lagi. Pertama sekali, yang dihormati Dr. Tengku Maidah binti Tengku A. Razak daripada Pusat Asasi Universiti Teknologi Mara selaku penceramah terhormat kita pada malam ini. Sahabat-sahabat seperjuangan saya yang saya kasihi iaitu Cik Nurul Hayati binti Muhammad Zaki, Cik Nur Amna Mardiah binti Hazri dan saya Nur Alia Nashwa binti Ahmad Najib sebagai moderator anda pada hari ini. Bersyukur ke atas hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul untuk mendengar sedikit perkongsian ilmu berkaitan topik kita iaitu isu perceraian di Malaysia. Di samping itu juga marilah kita bersama-sama memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW bagi menzahirkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW yang telah banyak melakukan pengorbanan buat kita semua. InsyaAllah mudah-mudahan dengan selawat yang dilafazkan itu akan menjadi syafaat buat kita di akhirat kelak. Sebelum itu, marilah kita bersama-sama menadah tangan memohon doa kepadanya dengan pimpinan bacaan doa daripada saudara agar majlis kita pada malam ini berjalan dengan lancar dan dilimpahi rahmat dan berkat Allah Subhanahu Wa Taala. Dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه أجمعين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada saudari Amna atas bacaan doa sebentar tadi. Tanpa membuang masa lagi, marilah kita meneruskan agenda kita pada malam ini berkaitan topik kita iaitu isu perceraian di Malaysia. Kita mulakan dengan persoalan kita yang pertama buat penceramah terhormat kita. Baik doktor, isu perceraian ini pada masa sekarang semakin meningkat. Jadi pada pandangan doktor, apakah faktor yang mendorong atau menyebabkan berlakunya perceraian dalam masyarakat pada hari ini? Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator, pengerusi majlis dan membaca doa. InsyaAllah saya cubalah berkongsi sedikit sebanyak berkenaan dengan isu perceraian di Malaysia ni. Pertamanya saya ingin sentuh tentang perceraian ini bukanlah satu perkara yang boleh dikira, boleh suka-suka lah boleh dikatakan kalau tak minat nanti ceraikan saja. Maksudnya bukanlah satu perkara yang mudah untuk melakukan perkara tersebut. Namun firman Allah Subhanahu Wa Taala jelas dalam surah Al-Baqarah ayat ke-229 yang bermaksud talak yang boleh dirujuk kembali itu hanya 2 kali. Sesudah itu bolehlah dia rujuk dan memegang terus isterinya itu dengan cara yang sepatutnya ataupun melepaskannya, mencerainya dengan cara yang baik. Ini jelas maka perkataan talak itu, menceraikan itu ada
kaedah dia. Ada kaedah dia. Bukanlah kita sewenang-wenangnya meletakkan talak itu di tempat yang mudah untuk kita lepaskan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkahwinlah dan janganlah kamu bercerai, maka sesungguhnya talak bercerai itu akan menggegarkan arasy. Ini jelas tujuan seseorang itu untuk menjalani kehidupan berumah tangga itu adalah untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala dengan adab-adab perkahwinan yang mengikut uruf setiap tempat itu, dan menjadi satu ada proses dia daripada merisik kemudian bertunang dan melaksanakan majlis perkahwinan. Ini adat itu adat. Ada yang kata kalau melanggar adat ini nanti pantang larangnya akan berlaku begini sebagainya. Tapi dalam Islam sebenarnya simple je. Asal nak berkahwin, akad nikah, kahwinlah. Begitu Tapi dengan kenapa kita melaksanakan juga adat itu juga adalah untuk memberitahu bahawa perkahwinan itu bukan satu benda yang boleh dipermain-mainkan. Rasa nak kahwin, rasa nak cerai. Bukan. Itu ingin saya jelaskan dalam perbincangan kali ini. Dan apa yang menjadi, tadi kita dah dengar daripada soal Baqarah, Allah dah sebut tentang apa maksud talak ada kaedah dia. Dan apa yang Nabi Muhammad SAW bersabda bahawa talak itu bukanlah satu benda yang boleh dipermain-mainkan. Tetapi saya nak utarakan isu sekarang. Saya mengutarakan isu sekarang daripada Peguam Syar'i sendiri. Ini saya dapat daripada kadar penceraian yang membimbangkan. Bermakna penceraian di Malaysia ini dalam tahap yang sangat menakutkan. Ramai orang kahwin tidak ada hala tuju. Boleh saya katakan begitulah. Bila kita sebut apakah faktor-faktor tadi, boleh saya katakan tiada hala tuju. Tiada hala tuju berperkahwinan itu. Apa sebenar tujuan dia nak berkahwin? Kalau kita yang kita jelas kenapa sahabat Rasulullah SAW jumpa dengan Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak mahu berkahwin. Rasulullah kata, kamu bukan sebahagian umatku. Maka Nabi Muhammad SAW sangat mencegah bagi orang yang tidak berfikir untuk berkahwin. Maka berkahwin itu adalah satu keperluan. Bila kata dia ada keperluan, untuk apa berkahwin? Pertamanya adalah untuk menambahkan zuriat dan menambahkan umat Muhammad SAW. Itu yang paling penting kita kena faham. Ada setengah orang, saya nak berkahwin tapi saya tak ada anak. Ada orang dia nak anak tapi tak dapat anak. Tapi ada orang memang merancang untuk tidak dapat anak. Dan apakah tujuan utama untuk berkahwin? Itu satu persoalan yang bagi saya jelas, dan kebanyakan berlakunya perceraian dan sebagainya ini, dia berbagai-bagai perkara yang membuatkan berlakunya perceraian tersebut. Saya tunjukkan. Saya tunjukkan statistik terkini. Statistik terkini menurut satu peguam syar'i, statistik daripada Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia merekodkan sejumlah 45,420 kes penceraian dalam kalangan umat Islam yang telah didaftarkan di seluruh negara pada tahun 2021. Banyak tak? Saya nak persoalkan, banyak atau tidak 45 kes perceraian ini itu pada tahun 2021 Cuba ibaratnya kalau orang hari ini berkahwin 10 orang, tapi hari ini bercerai 12 orang. Macam tu ibarat dia. Nisbah dia. Ramai orang berkahwin, tapi orang bercerai tu lebih ramai daripada berkahwin. Itu satu benda yang membimbangkan. Dan jumlah penceraian tertinggi adalah di kalangan golongan 30 hingga 34 tahun. Range 30-34 tahun, ini antara statistik yang menunjukkan ramai di kalangan ni bercerai. Kenapa
Kenapa mereka ni di lingkungan 30 hingga 34 tahun ni bercerai? Sepatutnya mereka ni kalau 30-34 ni dah matang, betul tak? Dah matang, patutnya dah fikir tentang untuk orang kata bersama keluarga, untuk bersama dengan anak-anak. Tetapi kenapa perceraian tu berlaku di kalangan ini? Antara faktor-faktor yang mendorong bagi ini hasil pada pembacaan saya lah, dan saya juga terlibat dalam kursus perkahwinan, terlibat dalam orang telefon saya nak bercerai, macam mana, apa nak dibuat, apa yang boleh dibantu. Saya bukanlah kaunselor, tapi saya akan bertanya beberapa soalan. Bila beberapa soalan tersebut, dia akan menjurus kepada perkara-perkara yang normal. Maksudnya kenapa boleh jadi macam ni? Saya ni dah sebulan dah tak berkomunikasi dengan suami saya. Ya. Saya dah setahun tak duduk sebumbung. Saya dah 5 bulan tak bercakap dengan suami. Bermaksud komunikasi itu penting. Betul? Komunikasi itu perlu diteruskan. Sama ada komunikasi yang tidak baik. Maksudnya kalau kita rasa pergaduhan itu adalah satu bergaduh itu satu komunikasi yang boleh membuatkan sakit hati dan sebagainya, lebih baik daripada senyap. Okey? Kalau kamu katalah ada isu dengan suami, dengan suami, tapi mengambil jalan senyap, mengambil jalan tak apalah, lari pada rumah, masuk bilik, kurungkan bilik, ataupun lari balik kampung, ataupun bawa kereta pergi mall. Tak nak berkomunikasi sebab apa? Rasa sakit hati dekat hati dia. Sakit hati dekat suami dia, ataupun suami sakit hati dengan isteri, tak nak berkomunikasi, maka keluar daripada rumah. Sehingga kan tak nak berkomunikasi sampai seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, sampai rumah senyap. Maka ini adalah memberi kesan kepada proses-proses, faktor-faktor menyebabkan perceraian berlaku di kalangan masyarakat pada hari ini. Yang kedua adalah kesibukan dalam pekerjaan. Terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga mengetepikan orang kata family time bersama keluarga, sehingga tidak dapat membezakan antara bekerja dengan berkeluarga. Minum keluarga, orang kata, hubungan dengan keluarga itu diabaikan dengan anak-anak dan sebagainya. Ini juga adalah pendorong dan penyebab kepada perceraian. Dan seterusnya adalah perubahan personality. Personality tu diri kita lah, diri suami ke, diri isteri ke, ya. Mungkin suami tak suka dengan pakaian isteri, mungkin suami tak suka dengan cara isteri, makin berusia makin gayanya begini, gayanya berubah, mungkin dari sudut cara kata penampilan diri lah, yang boleh katakan suami ni tak berminat, dan ataupun isteri ni tak berminat dengan penampilan suami naik badan, suami badan besar dan sebagainya, ataupun suami sudah ada rambut putih ke. Maksudnya kita kena faham personality tu adalah penting. Tapi kalau memang dah kita boleh terima seadanya suami dan ataupun isteri kita, dia tidak ada masalah. Saya terima awak seadanya, awak pun terima saya seadanya, maka tak akan berlaku. Tetapi ini juga adalah faktor-faktor perceraian dia berlaku. Keempat adalah pengaruh sosial daripada kawan-kawan, keluarga, pengaruh tu mengata suami balik kampung tu, suami awak ni malas ke, suami awak ni tidur saja ke. Lepas tu kalau balik rumah isteri sekarang, keluarga belah suami kata ni tak pandai masak dan sebagainya. Ini pengaruh-pengaruh sosial yang tidak bagus lah. Sebagai masyarakat yang inginkan keharmonian, jangan ambil campur tentang urusan rumah tangga orang. Maksudnya pandai-pandailah dia nak uruskan keluarga dia, dan pandai-pandailah juga dia untuk berbincang antara keluarga. Ini kan kita pula ambil pot. Contohnya, contoh saya bagikan balik kampung lah, ya.
balik kampung. Awak nak balik, saya nak balik kampung rumah mak saya nak balik kampung rumah mak saya. Bergaduh ni. Dah 10 tahun bergaduh, tak selesai masalah. Saya nak balik Perak, saya nak balik Kelantan. Perak, Kelantan. Akhirnya keluarga kat Kelantan kata, dah banyak kali isteri awak ni asyik duk lah bising nak balik Perak. Yang suami yang belah ni kan duk ada orang ketiga. Keluarga kata macam ni. Akhirnya timbul perasaan tak suka dan perasaan benci kepada pasangan. Maka ini juga adalah penyebab kepada proses perceraian. Dan seterusnya adalah tidak ada hala tuju. Seperti mana saya bagi tahu awal tadi, dalam kehidupan perkahwinan ni kita kena ada hala tuju. Kita nak apa sebenarnya? Kalau nak anak tu berjaya, maka kita fokus. Kita punya simpanan, nanti anak kita nak masuk universiti ke, nak masuk college ke, nak jadi, nak buka peniaga ke dan sebagainya, kita kena ada hala tuju untuk anak kita. Maka kalau kita faham konsep matlamat kehidupan kita, okay, untuk kita bekerja ni untuk siapa, untuk kita melaksanakan tugas-tugas sebagai ibu bapa ni untuk siapa, untuk kita mengajar adab dan sebagainya untuk siapa, mengajar dia untuk pandai ni untuk siapa. Maka sebenarnya kalau dalam konteks semua orang faham tentang isu kekeluargaan ni, maka tidak akan ada wujudlah pihak yang kita dengar ada masalah di pejabat, ya, ada skandal dan sebagainya. Sebab isu skandal ni sebenarnya dia datang apabila ada ada hala tuju dalam keluarga tersebut. Itu saya boleh katakan. Sebab ramai saya jumpa kawan-kawan yang mengalami masalah ni bila mudah sangat pengaruh dengan rakan sekerja dan sebagainya, maka dia terlibat. Okey. Tak salah untuk orang lelaki menambah bilangan perkahwinan dan sebagainya, tetapi tengok pada kemampuan dan tengok pada hala tuju kehidupan. Untuk apa dia menambah isteri dan sebagainya. Dan sedangkan Islam pun jelas, kamu boleh tambah 1, 2 dan 3 dan 4 sekiranya semua tu kamu mampu daripada zahir dan batin. Maksudnya daripada kemampuan, kewangan, kehidupan dan sebagainya, dan juga batin kita kena seimbang supaya tidak ada berlakunya penindasan. Yang ramai orang tak faham adalah dia rasa dia mampu, tetapi sebenarnya dia melakukan penindasan kepada orang-orang sekeliling dia. Itu satu benda yang penting hala tuju dalam kekeluargaan ini, ya. Dan seterusnya adalah masalah kewangan, ya. Masalah kewangan ni memang boleh dikatakan peratusan yang tinggi menyebabkan berlaku perceraian bila mana kewangan tidak stabil, tetapi kehendak tu lebih daripada kemampuan. Okay? Nak tu nak ni, beli hutang sana hutang sini, sampai masa bergaduh disebabkan keberhutangan serius dan sebagainya, dan menyebabkan pergaduhan dan seterusnya perceraian yang berlaku. Itu memang banyak. Saya tak jumpa lagi statistik yang tepat, tapi peratusan tu agak tinggi kerana zaman sekarang bukanlah kita kata money is everything, tapi kita yang memerlukan money tersebut. Itu is everything money. Sebab apa? Nak pergi sana duit, pergi sini duit. Tapi kita kena faham bahawa duit itu perlu diuruskan dengan baik. Dia tidak boleh kita sewenang-wenangnya mengabaikan pengurusan kewangan ini sehingga kan pada satu tahap kita kesempitan kewangan, kebutuhan yang serius menyebabkan pergaduhan datang. Banyak kes, ya. Kenapanya bergaduh ni? Saya tak puas hati suami saya ni suruh beli kereta lah, suruh beli rumah lah, suruh beli itulah, suruh beli ini. Saya buat loan, banyak loan saya buat. Akhirnya dia tak puas hati, dia ceraikan saya. Gaduh, ceraikan saya. Yang suami ni duit pun tak simpan juga. Beli motor lah, repair kereta lah dan sebagainya. Duit pun tak simpan. Okay, memang kewangan ni sebenarnya perlu diurus. Saya sebagai penceramah kursus kahwin, bidang saya adalah pengurusan kewangan, ya. Pengurusan kewangan, pengurusan keluarga, pengurusan masa, ya. Masa bersama keluarga,
menguruskan kewangan keluarga. Memang kita akan rasa bila ada anak 1, anak 2, anak 3, kita akan rasa kewangan kita perlu ditambah. Dan masa yang kita ada dalam bekerja ni tak sama dengan orang berniaga. Orang berniaga dia boleh tambah pendapatan melalui membuka cawangan, perniagaan, menambahkan produk dan sebagainya. Tapi orang bekerja tu tak boleh. Kalau dia bekerja macam tu lah, kecuali dia selit-selitkan masa, bekerja duduk waktu malam, habis kerja siang, kerja malam pula, lepas tu sampai tengah malam, pagi esok kerja lagi. Maksudnya memang tak berhenti-henti kerja. Tapi sebenarnya benda tu bila mana kita tahu kita ni ada hala tuju tadi, maka kita takkan mengalami masalah tersebut sebab kita tidak, orang kata, membazirkan kewangan kita. Tidak membazir kewangan kita, maka kita akan jaga kewangan kita dengan baik. Kita tahu dah, kita ni nak target anak 5 orang. Jadi daripada mula kita lahirkan anak ni, kita kena simpan duit. Kita tak boleh nak membazirkan duit. Kita tak boleh nak ikut suka hati, nak beli ni, nak beli tu. Kereta kejap kita tukar kereta baru, kejap kereta baru. Kehendak kita semua orang nak. Even tanyalah siapa pun ya. Sebab tu kalau saya susah nak tukar-tukar kereta sebab saya fikir, okey, anak saya ni seorang ni macam berkeinginan nak kerja, nak belajar macam ni. Katalah nak belajar pilot, seorang pilot. Kos yang sangat tinggi. Jadi saya dah daripada sekarang saya terpaksa saving untuk anak saya ni untuk jadi pilot. Kalau itulah keinginan dia. Kalau dia tadi tu nak buat macam mana kan. Tapi saya mengurangkan kehendak-kehendak saya, nak tukar kereta, kurangkan. Maksud tak tukar kereta. Kita simpan dulu untuk anak ni. Lepas tu kita kena fikirkan lagi bagaimana pula anak nanti nak masuk universiti. Lepas tu nanti kalau dia tak dapat kerja. Maksudnya daripada sekarang, bukannya orang kata bila anak tu dah masuk universiti baru kita nak fikir. Bukan. Daripada mula budak tu kecil kita dah tahu dah nak menabung untuk budak ni macam mana. Itu satu benda yang penting lah. Panjang pula saya ni cerita kata tadi nak 3 minit. Okey. Seterusnya adalah tidak bertanggungjawab lah. Dia sebenarnya bila saya ceritakan tadi, tidak bertanggungjawab tu memang satu benda yang big problem lah bagi seorang keluarga. Kalau tak ada sifat tanggungjawab, buat apa jadi seorang ayah, buat apa seorang ibu. Seorang ayah bila dia gelar sebagai seorang ayah, lahirnya anak tu dia ayah, lahir seorang anak, lahir jadi seorang ibu, maka tanggungjawab dia adalah sangat besar. Sebab apa? Anak-anak itu adalah amanah yang Allah beri kepada kita. Bila sebut amanah ni, kita kena faham bahawa Allah bagi kita anak tersebut untuk kita jaga dengan baik dan berkualiti. Faham? Baik dan berkualiti. Baik sahaja, tak berkualiti. Baik dan berkualiti. Maka kita kena menerima amanah ini dengan baik. Jaga juga makan dia kena jaga, kesihatan kena jaga, pendidikan, otak, akal, fikiran dia kena jaga. Sebab apa? Itu amanah. Cuba orang kata, okey saya bagi awak ni peganglah emas ni 100 kilo contoh. Awak pun takutlah, ni amanah bukanlah kita nak biarkan emas tu tengah-tengah jalan. Itu bukan emas saya, tu emas orang. Betul tak? Awak mesti jaga dengan baik. Awak simpan dia, awak akan duduk dalam almari ataupun korek tanah dan sebagainya. Maka awak nak simpan benda yang telah diamanah kepada awak. Kalau hilang tu, awak abaikan, awak yang bersalah. Faham? Sebab tu bila ada anak tak boleh diabaikan. Sebab apa? Kalau abai memang salah. Sebab tu kalau negara-negara Australia dan sebagainya, kalau apa berlaku pada anak, maksudnya jatuh menyebabkan kematian, kecederaan, yang akan didakwa adalah ibu bapa. Ibu bapa adalah sangat penting menjaga kanak-kanak di bawah jagaan dia. Jadi begitulah juga kalau orang bagi emas ketul 100 kilo dan sebagainya, awak kena jaga. Kalau hilang tu awak kena ganti. Maksudnya, nak cari mana 100 kilo. Tapi begitu, nak jaga seorang anak. Itu adalah satu tanggungjawab yang sangat besar. Bila kata tanggungjawab, sebab tu bagi saya lah, saya tak boleh nak fikir seorang bapa merogol anak, sebagai bapa, sebagai ibu mendera anak. Saya tak boleh nak fikir. Saya tak boleh nak masuk dalam fikiran saya bahawa kenapa seorang bapa tu sanggup kalau dia faham tentang menjaga anak tu dengan baik. Itu satu persoalan dari jiwa saya. Kalau saya kan terlibat dalam, baru ni saya terlibat dalam pergi ke program
pusat pemulihan akhlak. Saya pernah pergi ke pusat pemulihan akhlak. Sekarang dengan tengah buat kajian tentang di pusat pemulihan akhlak ni, kenapa berlaku pengulangan kan masyarakat remaja-remaja ni dah masuk kali anak 12 tahun dapat seorang anak, lepas tu 2 tahun keluar, 14 tahun kan masuk lagi dapat seorang anak, lepas tu keluar masuk lagi dapat seorang anak. Tak boleh fikir saya, tak boleh fikir benda-benda tu. Macam mana boleh berlaku? Dan ada kes datuk rogol anak, rogol cucu, ayah rogol anak. Tak boleh saya fikir, kat mana rasa tanggungjawab dia? Kat mana rasa amanah dia? Kalau saya simpati dengan budak-budak begini, dia perlukan perlindungan, tetapi mereka dianiaya. Allah amanahkan dia lahir di bawah jagaan seorang bapa, di bawah jagaan seorang datuk, tapi dia menjadi mangsa kerakusan, itu yang kita akan bincang kejap lagi kan. Maksudnya tidak ada agama ke tidak ada perasaan yang bagus, perasaan yang normal ke, saya tak faham. Tetapi ini yang berlaku. Itu penting tanggungjawab dalam kekeluargaan ini. Dan inilah boleh saya katakan yang terakhir, yang ke-9 saya listkan kat sini. Yang terakhir adalah masalah mental. Masalah mental ni tak boleh buat apalah Perceraian yang menyebabkan masalah mental perlu dilepaskan, kerana boleh menyebabkan bahayalah kan. Orang yang ada masalah mental asalnya dia mungkin stres, depression, anxiety. Lepas tu yang terakhir sekali dia psychiatric. Tu masalah mental. Masalah mental ni kita tak boleh buat apa. Mungkin faktor kurang komunikasi, tapi disenyap je akhirnya menyebabkan mental. Kalau kita tengok ada satu kajian saya pernah baca di India, ramai isteri-isteri ni tidak boleh tahan dengan suaminya yang hanya suruh buat itu buat ini, dan menyebabkan dia tidak boleh berkata tidak atas perbuatan-perbuatan tersebut. Masak, pergi kedai, tak boleh nak kata tak boleh cakap no. Kalau cakap no je kena pukul. Itu satu benda bagi saya masalah, boleh menyebabkan masalah mental. Dan perubahan personality pun boleh menyebabkan masalah mental. Kesibukan bekerja pun boleh menyebabkan masalah mental. Dan saya rangkumkan masalah mental ni tak boleh buat apa. Kalau ada ciri-ciri masalah mental tu perlu dibuat sesuatu lah. Tak bolehlah nak dipertahankan lagi. Sebab apa? Masalah mental ni kalau dia makan ubat, bila dia tak ada ubat, dia akan mengamuk dan sebagainya. Ini salah satu keselamatan diri. Saya pernah jumpa kes ni, kes masalah mental ni. Dan yelah, kalau diceraikan lagilah orang tu masalah mental, tetapi ini perlu yang inilah antara penyebab-penyebab kepada perceraian masyarakat Malaysia. Okey? Itulah soalan yang kedua. Terima kasih Doktor atas pencerahan tersebut. Seterusnya kita ke soalan yang kedua, iaitu apakah kesan-kesan perceraian di antara pasangan suami isteri terhadap individu itu sendiri dan terhadap orang lain? Dipersilakan Doktor. Terima kasih. Soalan dia yang kedua adalah kesan-kesan perceraian. Apa kesan dia? Banyak kesan. Tadi pun saya dah sebut dah kesan dia. Banyak juga saya dah sentuh pasal kesan dia. Tapi kesan bila mana berlakunya perceraian ni, pertama sekali dia akan menyebabkan orang yang dicerai tu stres. Siapa yang dicerai? Perempuan lah kan. Okay? Perempuan yang dicerai. Orang lelaki kalau dicerai, apabila perempuan tu minta cerai kat mahkamah, minta fasah lah. Minta fasah untuk suami tu menceraikan dia atas sebab-sebab tertentu. Sama ada lelaki atau perempuan, dia akan mewujudkan perasaan emosi yang tak stabil, menyebabkan stres dan kesedihan. Saya ada 2 kes saya nak sebut dekat sini lah. Saya pernah ada dapat satu kes berkenaan dengan perempuan ni nak lelaki dia cerai dia.
adalah kaunselor ni dah bagi tahulah kenapa puan tak kenapa nak cerai dengan suami. Saya tak nak, saya memang tak suka dengan suami saya dah. Saya tak suka dia. Sebab apa? Saya tak ada sebab. Saya memang nak bercerai dengan dia. Ada orang perempuan macam tu. Tak ada sebab. Saya memang nak bercerai dengan dia. Kenapa? Tak ada sebab. Saya tak nak cakap sebab. Saya memang nak bercerai. Dengan rela hati saya nak ceraikan. Saya nak minta dia ceraikan saya. Okay? Lelaki ni susah hatilah. Puas dah, tolonglah ya, tolonglah saya ni. Sayang kat isteri saya, tolonglah dengan bagi dia minta fasah. Saya sayang isteri saya. Saya tak nak dia cerai. Saya tak nak berlaku perceraian antara saya dan dia. Saya sayang dia. Tapi puas dah kaunselor ni nasihat isteri dia. Tolonglah cik, suami cik tak nak ceraikan cik. Saya nak diceraikan. Nak buat macam mana? Akhirnya cerai. Itu murung dia kat siapa? Dekat suami. Kemurungan. Sedih. Masalah diceraikan. Tak tahulah apa faktor dia, saya pun tak tanya lebih lah. Tapi orang perempuan ni dia minta cerai ni banyak faktor. Banyak faktor. Kalau lelaki ada masalah, orang perempuan ni dia bukanlah nak cari pasangan laki kedua, laki ketiga, laki keempat kali. Maksudnya orang lelaki kalau perempuan ada masalah, masalah tidak boleh melahirkan anak dan sebagainya, dia bolehlah saya awak tak boleh lahirkan anak kan. Boleh tak saya nak minta izin ke awak untuk berkahwin yang kedua untuk dapatkan zuriat. Sini kata, yelah nak buat macam mana, saya memang doktor dah sahkan saya tak dapat anak. Awak carilah yang kedua. Yang penting awak tak ceraikan saya. Boleh kan? Tetapi kalau orang lelaki ada masalah, perempuan ni nak zuriat. Bagaimana cara dia? Sama ada dia senyap, bersedih, meredai, tunggu je suami dia sampai tua. Begitu. Sama ada yang kedua lagi dia minta cerai. Okay? Dia minta diceraikan sebab apa? Dia tak nak cari orang lain ke untuk dapatkan zuriat. Maksudnya itu kaedah. Orang perempuan ni nak lain tu dia tak suka dengan fizikal ke, dia tak suka dah boring ke. Itu bagi saya syarat kendak-kendak yang tak sepatutnya lah. Tetapi kalau disebabkan suami tu tidak mampu dan sebagainya untuk mendapatkan zuriat dan masalah lelaki tidak boleh mendapatkan zuriat dan sebagainya, itu alasan yang bagi saya kukuh lah. Cumanya ramai saya ada sahabat-sahabat mengalami masalah tersebut tapi mengambil jalan untuk terus bersama suami dia walaupun tidak dapat, dah tahu doktor sahkan suaminya tidak dapat melahirkan anak dan sebagainya, maka dia reda, dia teruskan. Maka di sini bagi saya hebatlah orang yang macam ni sanggup bersabar dan sebagainya. Saya berrespek lah dengan kawan saya ni. Tetapi kalau dia dah minta untuk diceraikan disebabkan tu, bagi saya bukanlah alasan yang tidak baik. Itu adalah masa depan masing-masing untuk itu adalah sudut pandang berbeza. Kita tak boleh kata dia pentingkan dia sendiri dan sebagainya, tapi itu adalah hak dia. Okay? Tetapi apa pun isu akan berlaku kesedihan antara dua pihak ni. Maksudnya akan ada stres, ada kesedihan dan dia akan mengalami kesan yang besar lah antara orang yang dicerai ataupun orang yang meminta cerai. Tapi kalau bagi perempuan yang dicerai, saya pernah jumpa memang terseksa lah. Terutama sekali perceraian tu tidak ada sebab. Saya memang lelaki kata tak suka. Yelah perempuan kalau diceraikan, kalau yang jenis senang nak dapat berganti dan sebagainya tu lain. Tapi kalau yang susah untuk dapat berganti tu dia akan murung ataupun dia stres. Dia akan melibatkan malu, terutama malu lah, malu terhadap keluarga, individu di keliling dia, tempat kat office dia. Kalau paling sedih lagi, baru tak sampai 3 bulan kahwin cerai. Orang pun juga manusia kan. Kalau orang tanya saya kenapa cerai, lah tak ada jodoh lah. Bagi saya macam tu je lah kan. Sebab apa? Bukan kita nak pergi siasat pula kenapa awak ni cerai dan sebagainya. Dia je lah yang tahu kenapa dia bercerai kan. Tapi selalunya akan pergi ke mahkamah. Ada proses dan hakim akan
tanya kenapa nak teruskan perceraian ni, baru kahwin dan sebagainya, maka akan adalah saya memang tak nak dia ke, selalunya macam tu lah, selalu perempuan lah yang akan mengalah dan sebagainya. Okay. Jadi itu antara kesan pertama lah. Kesan kedua adalah hilang kepercayaan diri, akan mengalami perasaan rendah diri. Perasaan rendah diri ni, kenapa yang orang ni ceraikan saya, kenapa dia buat macam tu kat saya. Kalau dia orang lelaki ni ada niat, innama amalu binniat, dia untuk menganiaya perempuan tersebut, berdosa lah ya. Kita jangan main-main orang lelaki pun. Kau dengar saya punya bicara ni, jangan kita kata aku kahwin dengan dia ni nak test saja. Kalau berjaya kahwin dengan dia, nanti aku nak ceraikan, ada sifat dendam dan sebagainya, berdosa tak boleh. Sama ada perempuan pun begitu. Kalau dia berkahwin, lepas tu dalam 5-6 bulan dia minta cerai dan sebagainya, tapi kita ni sebenarnya ada undang-undang. Tapi kalau kita ada niat sebegitu, maka dosalah. Ada niat untuk menganiaya. Saya minta maaf, saya tiba-tiba ada masalah line tadi. Ya. Saya rasa saya punya line kot. Okay. Boleh teruskan? Boleh. Okay. Perkara yang ketiga tadi, pertama stres, kedua hilang kepercayaan diri, ketiga adalah mengalami masalah kewangan, terutama sekali bagi isteri yang tak bekerja. Ini adalah kesan perceraian. Isteri yang tak bekerja, bergantung harap pada suami semata-mata, ataupun suami yang tak bekerja bergantung harap pada isteri. Tapi selalunya kesan perceraian ni boleh dikatakan 70 ke 80% adalah isteri yang akan mengalami masalah. Yang kata sebelum ni kata tak perlu bekerja, duduk rumah dan sebagainya, jaga makan minum sahaja, tapi bila dah nak cerai, isteri ni tiada sumber pendapatan, maka kat situlah akan mengalami masalah kewangan dan sebagainya. Sebenarnya kehakiman syar'i kita ada kaedah dia, ada kaedah. Cuma proses tu kadang makan masa. Dalam proses-proses tu lah akan berlakunya masalah, kesan pada anak-anak, isteri dan sebagainya. Itu saya boleh katakan, sebab tu Nabi Muhammad SAW benda tu sangat ditegah lah. Sebab apa? Bila berlaku perceraian ni, berkemungkinan akan berlaku masalah-masalah lain. Tapi perceraian ni juga adalah satu kaedah. Macam saya kata tadi lah, kalau tiada perceraian ni, kita Islam ni sangat universal. Universal ni maksudnya dia bukan macam agama-agama lain lah. Sampai tak boleh nak bercerai tu, dia perlukan kontrak dan sebagainya, menandatangani kontrak, ada perjanjian dan sebagainya. Islam ni sebenarnya sangat mudah, tetapi kita tidak boleh mudah-mudahkan lah urusan dalam agama. Contoh solat lah. Dan walaupun solat tu nampaknya mudah, tetapi adakah bukan bermakna untuk kita semayang macam patuk ayam? Faham? Memang mudah je solat ni, tetapi bukanlah bermakna kita boleh baca dengan sesuka hati. Ada kaedah dia. Sama juga perceraian. Perkahwinan dan perceraian. Dia mudah, tapi bukanlah makna kita boleh mempermain-mainkan isu perceraian, perkahwinan ini dengan sebenar-benarnya. Okey, yang keempat adalah kesan perceraian ini akan mempengaruhi hubungan keluarga. Kalau dulu katakan berkahwin tu abang kepada kawan rapat, contoh dulu saya ni berkenan sangat awak ni, kalau kahwin dengan abang saya ni dapat kita teruskan jana persahabatan kita. Tapi tiba-tiba bercerai dengan kawan-kawan kita sekali hilang. Itu satu benda yang akan mempengaruhi status sosial kita, keluarga. Katalah dulu sebelum ni yang jodohkan kita mak dengan ayah.
mak kita baik dengan mak suami kita. Okay. Elok dah bertahun-tahun kawan baik. Daripada sekolah rendah, sekolah menengah, universiti kawan baik. Tapi disebabkan kita bercerai dengan anak dia, maka bergaduh pula dua keluarga. Maksudnya dia akan kesan kat situ. Okay. Yang seterusnya adalah pergaduhan, ya. Maksudnya emosi yang akan tidak seimbang. Kesan perceraian ni boleh saya katakan boleh mental jugalah. Ramai sahabat-sahabat saya yang terlibat dalam kes perceraian terpaksa jumpa kaunselor, terpaksa bercerita dengan kaunselor. Kalau dia orang jumpa saya akan suggest jumpa kaunselor. Saya tak nak dengar. Sebab saya bukan ahli yang sepatutnya mendengar. Sebab kalau nak cerita luar dalam ni saya tak nak dengar. Sebab saya bukan kaunselor. Kena faham. Sebab apa? Yang boleh dengar adalah orang yang sepatutnya, yang berautoriti untuk dengar. Kita pun, kalau kawan kita bercerita, katalah awak nanti berkahwin, betul kawan berkahwin, tiba-tiba sampai datang ada masalah, dia datang jumpa awak, kata, saya ni ada masalah keluarga ni, so cerita. Awak cakap dengan dia, awal-awal, saya tak sesuai untuk dengar. Dia akan menimbulkan benda lain sebenarnya. Awak percaya cakap saya? Percaya. Itu adalah satu kaedah. Kalau ada kawan-kawan bercerita, awak suggestkan dia pergi jumpa kaunselor. Sebab kaunselor ni, dia memang ada akta menyimpan rahsia. Kita takut nanti, ni saya punya pandangan lah, ya. Ni pandangan peribadi saya. Kalau kawan saya cerita dekat saya, andai katalah dia cerita dekat saya, dia cerita juga dekat orang lain. Tetapi tiba-tiba terbongkar rahsia tu. Nanti dia kata saya pula menyebarkan rahsia tersebut. Faham? Sebab kita ni tak ada dalam akta tu. Tapi kaunselor ni dia memang ada dalam akta menyimpan rahsia. Kita boleh cerita kepada kaunselor akan bagi. Dia pun ada dah belajar dah. Kata dalam bidang kaunselor ni, dia tahu dah nak cakap apa dengan kita. Nasihat-nasihat dia pun nasihat yang betul, ya. Kita ni, macam saya ni bukanlah penasihat yang berautoriti. Bolehlah sikit-sikit nasihat, ya. Tapi saya bukanlah penasihat berautoriti. Saya hanya boleh dengarlah untuk memberi pandangan untuk rujuk. Okey, kalau kawan saya ada masalah, suami dia garang sangat, salah sikit. Dia tengah makan tercakap macam ambil lah sendiri. Macam tu je, sampai suami dia ni barang sangat. Ambil cili kat dalam peti ais tu, lomo kat muka dia. Ni kes saya pernah dengar. Lomo kat muka dia, bengkak-bengkak. Dia call saya, ni nak buat apa ni, saya ni kena lomo ni, kena hentak kepala kat dinding semua, kena lempang, kena terajang semua. Saya kata kat dia, okey, bertenang, awak kena keluar daripada rumah tersebut. Itu nasihat saya lah, pergi pejabat polis. Kalau awak duduk kat situ nanti apa berlaku? Suami saya kata kalau keluar cerai. Sudah, konflik dah jadi masalah. Saya kata kalau awak ada anak, bawa keluar anak. Suami awak dalam keadaan tidak stabil sekarang. Duduk dalam rumah nanti apa benda dia buat lagi. Kawan saya ni keluar pergi laporan polis. Itu je lah yang mampu saya cakap pun. Itu pun dalam erti kata saya tak tahu location rumah dia kat mana. Saya tak tahu apa yang perlu. Tapi sebagai sahabat saya kata kena pergi buat laporan polis. Pergi hospital. Pergi buat check up. Itu benda yang bagi saya boleh menyebabkan emosi, trauma kepada dia dan kepada anak-anak dia. Itu bagi saya, itulah saya kata, perceraian ni bukan satu benda yang sebelum perceraian tu ada proses masalah-masalah yang berlaku dan diakhirinya dengan perceraian. Okey, itu saja untuk kesan tu. Ustazah, kami skip soalan 4. Soalan 3. Terus ke soalan 4. Sangat jelas jawapan kesan-kesan yang doktor kongsi sebentar tadi. Baik doktor, selain daripada itu, apakah impak perhayatan akidah, ibadah dan akhlak mulia Rasulullah SAW
ke atas sesebuah rumah tangga bagi melahirkan sebuah keluarga yang mawaddah, sakinah dan rahmah. Silakan doktor. Terima kasih. Penting bagi saya penghayatan akidah itu, okey, di kalangan pasangan suami isteri itu sangat penting ya, dari sudut akhlak, akidah dan ibadah ni. Dia satu keperluan yang perlu semua orang tahu. Bila kita nak kahwin, bila kita berhasrat untuk berkahwin, bila kita angkat nikah, maka kita kena faham bagaimana apa ayat dia? Menadoilah. Kalau kapal tu nak apa perkataan dia? Semalam-malam. Apa ayat dia? Menyeimbangkan Bukan. Menunggang lah. Kalau buat kereta tu membawa lah ya. Okay. Bagaimana nak bawa hala tujuan? Ya, macam mana? Belayar ke? Belayar. Tapi saya nak sebut pakai menahdoi apa ni, kapal. Apa ni? Ayat saya ni betul ke tak? Mengetuai kapal tersebut. Membawa kapal tersebut perlulah dibawa dengan iman, akidah yang betul, faham tentang tanggungjawab, sebab itu adalah ibadah ya. Ibadah ni kita faham ibadah khusus, ibadah umum. Ibadah khusus yang kita faham kefarduan kepada atas kita. Ibadah umum ni jelas apa sahaja yang kita buat kerana Allah SWT itu adalah ibadah. Dan perkahwinan ni adalah ibadah. Okay? Bila mana kita melayari kehidupan perkahwinan ini, kita kahwin kerana Allah, kerana kita berkahwin dengan pasangan kita kerana Allah SWT, maka itu adalah satu ibadah. Okay? Niat kita yang betul kenapa kita berkahwin adalah satu ibadah. Maka kalau kita faham, menghayati bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana kaedah yang dibawa oleh Rasulullah dalam isu perkahwinan ini, maka tidak akan ada berlaku perceraian. Maksudnya perceraian yang saya sebut tadi lah, yang disebabkan faktor kesihatan dan sebagainya. Dari sudut suka-suka nak cerai ni bukan satu benda yang mudah. Pertama sekali adalah apabila kedua-dua pihak faham tentang ketaatan. Okey. Apabila isteri faham taat kepada suami, suami faham taat kepada menjaga, membimbing kepada isteri, maka hubungan kekeluargaan itu tidak akan berlaku perceraian, pergaduhan, perbalahan dan sebagainya. Okay. Semua ni perlu faham. Kenapa akhlak yang baik datangnya daripada keluarga yang baik. Kan, betul tak? Kalau kita faham tentang istilah ketaatan kepada agama, maka tidak akan ada masalah komunikasi yang kurang baik. Faham? Maksudnya kalau kita asyik maki ataupun cakap benda tak elok pada suami kita, ataupun suami cakap benda tak elok pada isteri kita, maka itu bukan konsep Islam, bukan akhlak Islam. Faham? Bila kita tahu tentang Islam ini berkomunikasi dengan cara yang tidak menyakitkan hati, okay? Berkomunikasi menjaga hati masing-masing, komunikasi yang tidak kata perkataan yang biasa celupa, okay? Tidak melakukan kata-kata yang celupa, kata-kata yang maki hamun dan sebagainya, maka itulah akhlak yang Islam nak. Tapi kalau kita tak faham tentang konsep yang Islam nak, maka itu yang berlaku. Faham konsep dia. Maka penghayatan akidah, akhlak dan ibadah ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kita tengok Nabi Muhammad SAW bagaimana
Saidina Khadijah kata, sebut tentang Nabi. Tak pernah marah, tak pernah tinggikan suara. Even Nabi berniaga pun, sahabat kata, senyum je. Itu dia dengan orang, dengan senyum je. Maksudnya, kalau itu yang diamalkan bagi semua pasangan, maka tidak akan ada perbalahan. Menghormati pandangan sesama. Tidak orang kata saya je betul, awak salah, saya betul, yang ni kata saya betul, ni saya buat salah. Lala gara-gara gaduh, saya ceraikan awak, habis. Kan? Maknanya agama itu membentuk kita untuk beretika, ada etika dia. Cara untuk memberi pendapat, cara untuk menegur, cara untuk bercakap yang baik. Malah kalau kita tengok bagaimana tentang kejadian Hawa ni pun, bagaimana Allah sebut kejadian Hawa ini datangnya daripada tulang rusuk. Tulang rusuk ni bukanlah mudah untuk diluruskan. Kalau kita lurus boleh patah tetapi bagaimana untuk membentuknya adalah melalui kaedah yang paling selok, paling lembut. Maka dengan nasihatnya, dengan kata yang baiknya, dengan kata-kata yang memberi hikmahnya, maka manusia itu apabila sentiasa dibentuk dengan cara yang baik, maka keras mana pun dia akan jadi baik. Tapi kalau kita bentuk dengan cara yang kasar, patah, habis terus. Patah hati dan sebagainya. Maka Islam mengajar kita dengan cara yang baik. Kita faham bagaimana kejadian Hawa. Tetapi kenapa Hawa dan Adam itu Allah turunkan ke bumi? Dipengaruhi oleh siapa? Makan buah kolbi tu kan? Dipengaruhi oleh siapa? Dipengaruhi oleh Hawa. Okay? Siapa yang pengaruhi Hawa? Okey ke? Okey. Relax tadi. Okey. Dipengaruhi oleh Hawa. Dipengaruhi oleh Hawa. Hawa dipengaruhi apa? Dipengaruhi oleh iblis. Masing-masing kedua-dua pihak akan dipengaruhi oleh iblis. Syaitan. Yang ni kata nanti suruh suami buat macam ni. Yang suami pula dipengaruhi untuk marah pada isteri. Maka kalau kita faham agama, apa pun yang berlaku, kalau kita niat ke Allah Ta'ala bersama mengahwini suami dan isteri kita kerana Allah SWT, maka kita akan menerima seadanya dan akan mencari jalan penyelesaian dengan baik. Okay? Seterusnya yang ketiga adalah kesabaran, toleransi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sekiranya pendapat tidak diterima, bagaimana cara untuk menerima pendapat pandangan isteri, bagaimana bercakap. Dan Rasulullah SAW juga melarang bagi isteri sahabat yang bila suaminya pergi berperang, maka si sahabat ni dia perlu tunggu suami dia. Perlu tunggu untuk minta kebenaran. Kalau nak balik kampung ke nak apa, minta kebenaran pada suami dia. Maka dekat sini Nabi Muhammad SAW meletakkan suami itu adalah penting. Penting untuk kita taati. Even seorang perempuan, dia boleh berkahwin walaupun sayangnya mak ayah dia sayang dia sayang mak ayah dia. Tapi bila dia berangkat nikah, aku terima nikahnya, maka perempuan ini adalah hak milik suami dan ketaatan dia adalah kepada suami. Kena faham konsep tu. Maka bila kita faham konsep tu, tidak akan ada lari pada rumah, suami tegur sikit lari pada rumah, tegur sikit cerita kat mak ayah. Semua benda cerita kat mak ayah. Nanti mak ayah pun bagi nasihat pula. Lepas tu suami sakit hati. Tu dia akan, konsep ni tak apa-apa kena lah. Sedangkan kita sebagai seorang isteri ataupun suami perlu berbincang, perlu wujudkan kesabaran, toleransi, kurangkan perdebatan. Kalau ada masalah, bincang, selesai. Kalau masalah kewangan, apa nak diselesaikan. Kalau ada masalah macam mana nak uruskan anak, bincang kan. Susah, bukan satu benda yang mudah. Tapi kita cuba praktis. Sebab itu adalah kaedah yang dibawa oleh Muhammad SAW.
berfikiran positif ya. Yang keempat adalah berfikiran positif. Kita jangan duk fikir sakwa sangka. Suami ni nanti kat pejabat jumpa perempuan lah. Nanti dia pergi ni nak pandang dia mesti baik lambat sikit ada skandal lah. Kita juga tak boleh fikir. Orang lelaki pun tak ada juga. Ni isteri ni pergi sana sini ni nanti terjebak dengan orang lelaki lah. Keluar malam dengan orang lelaki lah. Maksudnya kena berfikiran positif. Tetapi di samping kita beri kefahaman tentang agama tadi. Maksudnya kepentingnya seseorang itu faham tentang faham dan taat pada agama kerana apa? Untuk mengelakkan tadilah. Akan membentuk kesabaran, bila dia faham tentang dia tak boleh cakap kasar dengan suami, maka dia akan sabar, dia akan rendahkan suara dia. Kita tak boleh melawan suami. Suami kata tak boleh balik kampung. Saya ni kerja, tunggu saya balik kampung, balik kerja dulu balik kampung. Toleransi, tunggu. Maknanya kalau kita faham tentang suami ini perlu dia taat, maka kita tak akan melakukan perkara pelik-pelik. Faham tak? Takkanlah nak keluar rumah suka hati. Awak ni keluar rumah ni beritahu suami. Suami saya tak beritahu. Tak apa, dia faham sendiri. Tak boleh ya? Tak boleh. Tu orang muda sekarang ni kenapa saya kata range 30 hingga 34 tadi. Sebab apa? Dia makin lama dia rasa macam alah tak penting pula suami nak beritahu. Sebab apa? Dia boleh drive sendiri, dia boleh pergi sana sini, dia boleh buat keputusan sendiri. Kalau dah bekerja, kalau gaji dah ada, dia boleh beli barang yang suka-suka hati dia nak beli. Balik rumah bawa banyak, suami kata ni tak berkenan, kenapa tak cakap dengan saya dulu. Benda simple. Itu juga akan mempengaruhi faktor-faktor perceraian tadi ya. Bila tidak ada perbincangan di antara. Dan yang terakhir sekali adalah menerapkan nilai ajaran Islam dalam kehidupan. Itu satu penghayatan yang sangat perlu kepada pasangan-pasangan suami isteri ni untuk dia menghayati prosedur, proses nak bercerai ni bukan satu benda mudah. Cerai, dia kena tahu nanti dia kena bagi nafkah, dia kena bagi kalau perceraian ni dia ada harta sepencarian ya. Jangan lupa tu. Harta sepencarian perlu diuruskan. Hak anak-anak perlu diuruskan. Urusan harta perlu dilaksanakan. Bukan benda mudah, banyak proses dia. Sekali menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan. Nilai-nilai agama tu perlu diterapkan. Di samping yang pertama ni ketaatan kepada agama, taat dan menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan. Maksudnya kita tahu, kita ada setengah dia faham, okey, ketaatan dalam agama, beribadah, duduk kat tikar semayang ya, sampai isteri kata dia tak faham konsep taat tu macam mana ya. Bagi dia saya pernah jumpa dia kuat bersedekah, sedekah sana sedekah sini, bagi orang datang berbelanja, tapi keluarga dia bercerita dekat jiran, kata suami dia ni kuat bersedekah tapi anak-anak tak ada makan. Faham? Maksudnya orang nampak dia sangat baik dekat masjid dan sebagainya, tapi dia tak, sebenarnya anak-anak tak cukup makan pun. Nak itu tak boleh, nak ini tak boleh. Macam tu lah. Maksudnya faham dan kita taat pada agama, tapi kita kena tahu konsep agama itu apa. Ada orang dia, itulah kalau orang suruh dia buat apa, Islam ni sebenarnya ketaatan dan amalan itu seiring, kan? Kaku dah awak. Okey. Itulah penerangan saya. Harap-harap memberi jawapan lah kepada persoalan-persoalan. Okey? Masya-Allah, barakallah. Terima kasih Doktor atas perkongsian ilmu tersebut pada malam ini bersama kami. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan adalah kita dapat mengetahui kepentingan penghayatan akidah, ibadah dan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan berpasangan dan kekeluargaan kita. Dengan itu, sama-sama kita mengambil berat dan iktibar supaya dapat kita wujudkan sebuah hubungan keluarga yang harmoni pada masa depan.
Baiklah, masa pun telah menceburui kita. Sampai di sini saja program Bual Bicara kita pada malam ini. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada penceramah jemputan kita, Dr. Tengku Maida binti Tengku A. Razak. Tidak dilupakan juga terima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan saya dan juga para penonton yang turut serta dalam program ini. Semoga program ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang penita. Andai tersilap tutur bicara, jari disusun maaf dipinta. Jadi kita akhiri majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As.